Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainul Azman dan saya diminta untuk membuat satu video mengenai saranan masyarakat yang prihatin terhadap isu pembuangan bayi. Pembuangan bayi ini seperti masyarakat kita dapat lihat sekarang ni dalam internet, dalam surat khabar, dalam majalah ataupun dalam bualan mulut orang. Kita mesti dapat lihat kan macam mana pembuangan bayi ini berlaku. Kadang-kadang bayi ini ada dibuang di dalam tong sampah, pam tandas, ada gambar di tepi jalan dan lagi teruk adalah daripada dalam plastik. Ada juga ada yang membunuh terus bayi tersebut dan buang dalam tong sampah. Oh, astagfirullahalazim. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi kepada saranan, jom kita tahu apa itu pembuangan bayi dan punca-puncanya. Pembuangan bayi ini adalah bermaksud akibat daripada hubungan seks bebas yang sebelum kahwin dan ataupun terlanjur daripada hubungan cinta dan datang daripada institusi keluarga yang bermasalah. Okey, mereka yang terlibat dalam isu ini, mereka terpaksa membuang bayi itu akibat terdesak, akibat malu, takut dan impak daripada kod ibu-ibu apa diorang. Okey, lepas kita dah tahu maksud dan definisi pembuangan bayi, jom kita pergi tahulah apa punca-punca terjadinya pembuangan bayi. Punca-puncanya adalah satu, pengaruh rakan sebaya. Anak-anak ini sering bergaul dengan rakan-rakan orang yang bermasalah. Okey, yang kedua pula, kurang didikan agama dan nilai moral. Diorang selalu ponteng kelas, tak dapat beza mana baik dan buruk. Okey, yang ketiga pula adalah kurang kasih sayang keluarga. Okey, ni sebabkan keluarga terlalu sibuk dengan kerja, abaikan anak. Ada kes tu kadang-kadang sampai bercerai. Ini buatkan impaknya kepada anak-anak. Okey, anak-anak akan rasa tak tenteram dan rasa kesunyian. Dan keempatnya adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas ni macam biasa antara lelaki dan perempuan lah. Mana ada lelaki dengan lelaki kan. So, diorang ni bergaul ataupun bergurau sehingga sentuhan seperti akan dah lama tu akan timbul rasa macam ingin tahu. Akan rasa macam nak ikut budaya barat. Okey, orang cakap apa, seperti ikut hawa nafsu. Sebab kata patah, ikut hati mati, ikut rasa binasa dan ikut suka duka. Okey, terakhir sekali adalah internet. Kenapa saya kata internet? Sebab internet keluarga tidak orang cakap apa, tidak mengahadkan anak diorang ni untuk mengguna telefon bimbit, tablet, laptop dalam penggunaan internet. Ialah internet ni kita boleh search macam-macam, sama ada benda baik dan benda buruk. So nak cakap kan keluarnya iklan dewasa yang tak sepatutnya untuk anak-anak kita lihat. Dan okey, kita pergi kepada saranan. Okey, first kali adalah peranan ibu bapa. Kenapa saya cakap ibu bapa? Sebab ibu bapa adalah orang yang paling dekat dengan anak-anak. Dan anak-anak mestilah akan dengar kata ibu bapa kan. Tak kalau tak dengar, masuk neraka kot. Okey, first ibu bapa boleh beri kasih sayang yang secukupnya dan yang sepenuhnya sejak kecil lagi. Dan membimbing anak-anak diorang ke arah yang baik dan sepatutnya. Yang ibu bapa haruslah mendidik, okey, memberitahu mana baik, mana buruk dan memberitahu akibatnya bila kita buat sesuatu perkara yang buruk dan impaknya kepada orang-orang lain, masyarakat dan dirinya sendiri. Yang kedua pula adalah ibu bapa ataupun keluarga berperanan untuk memberikan didikan agama yang secukupnya supaya anak ini dapat pegangan yang kukuh, dapat berdasarkan baik dan buruk dan dapat elakkan diri diorang terlibat dalam kes jenayah seperti jenayah seks dan kes rogol. Dan seterusnya adalah peranan kerajaan. Okey, apa yang kerajaan boleh buat? Okey, kerajaan boleh buat kem kesedaran. Okey, di serata Malaysia ataupun di tempat-tempat yang tinggi kes buang bayi ini. Okey, kem ini boleh membuatkan anak-anak dan remaja sedar akan akibat dari perkara tersebut dan memandang perkara ini sebagai satu masalah yang kritikal dan masalah yang besar dan tidak harus dibuat oleh masyarakat atau pemuda ni. Memang tak boleh buat lah benda senang cerita. Dan boleh dijadikan pengajaran dan dalam masa yang sama boleh meningkatkan lagi kesedaran masyarakat. Okey, saranan yang terakhir adalah daripada pihak polis atau pihak kuasa. Okey, pihak polis ni boleh menguatkuasakan undang-undang. Seperti contoh, remaja tidak boleh keluar selepas 10 malam ataupun memberikan hukuman yang setimpal
Dari saya sendiri, hukuman zina, hukumannya adalah sebat. Itu saja daripada saya. Selamat sejahtera. Saya Kuaneswan Andaki Subramaniam dari kelas DKA 5B untuk memberikan sedikit idea penyelesaian terhadap pergaulan bebas di negara kita. Sebagai rakyat yang prihatin, idea yang memainkan peranan penting adalah dari segi peranan ibu bapa. Ibu bapa harus mengambil berat tentang pergaulan anak-anak mereka. Rakan-rakan anak harus dikenali dengan lebih mendalam. Ibu bapa perlu mengawasi perilaku anak-anak pada setiap masa. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak pasti ada penyebabnya. Oleh itu, ia adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk sentiasa mengikuti perkembangan diri anak-anak remaja mereka. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan sudah semakin sinonim dengan masyarakat kini. Maka, di sinilah ibu bapa perlu memainkan peranannya, iaitu meninjau perubahan dan perbuatan sikap anak-anak mereka. Kekurangan masa yang diperuntukkan oleh ibu bapa terhadap anak-anak mereka juga menyebabkan mereka memilih untuk menjalinkan hubungan dengan pasangan masing-masing. Senario kehidupan hari ini yang memerlukan ibu bapa bekerja lebih masa atau menjalankan lebih dari satu pekerjaan serta pekerjaan jarak jauh mengurangkan lagi masa berkualiti yang mampu diluangkan oleh ibu bapa bersama dengan anak-anak, yang menyebabkan anak-anak bersikap negatif. Masalah sosial ini dalam kalangan rakyat pada masa kini menuntut perhatian dan kerjasama pihak ibu bapa maupun kerajaan bagi membendung masalah ini terus berleluasa dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Nama saya Tiva Indra Sadasivam 17 DKA 18F 1029. Tajuk saya adalah isu penyalahgunaan dadah. Apakah itu dadah? Dadah ialah sesuatu bahan kimia yang berbahaya kepada individu yang menggunakannya kerana ia akan mengubah cara minda dan tubuh manusia berfungsi. Kini, penyalahgunaan dadah menjadi isu besar di negara kita. Umum tahu kesannya boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan fizikal, mental, emosi dan tingkah laku. Seterusnya, punca-punca penyalahgunaan dadah. Yang pertama, kekurangan perhatian daripada ibu bapa. Para ibu bapa sentiasa sibuk mencari nafkah bagi menampung kehidupan serta menyediakan keperluan asas yang bertaraf tinggi untuk keluarga. Secara tidak langsung, masa yang sepatutnya diluangkan bersama anak-anak menjadi terhad. Hal ini akan mengakibatkan remaja menikmati kebebasan yang keterlaluan kerana kegiatan mereka tidak lagi diambil tahu oleh ibu bapa. Lama-kelamaan, kebebasan dikecapi akan membawa mereka ke lembah penagihan najis dadah. Kedua adalah pengaruh rakan sebaya. Pemilihan rakan yang sesuai haruslah dilakukan dengan bijaksana oleh setiap remaja. Sekiranya rakan sebaya yang digauli oleh mereka terlibat dalam pengambilan dadah, secara tidak langsung mereka sendiri akan terikut-ikut dengan sikap rakan mereka. Budaya ini haruslah dikikis kerana hanya akan menyebabkan gejala ini menjadi lebih serius. Seterusnya adalah saranan dan penyelesaian isu penyalahgunaan dadah. Yang pertama, menjalankan gaya hidup sihat. Yang kedua, menjalankan kempen kesedaran. Yang ketiga adalah memperketatkan undang-undang. Sebagai contoh, ibu bapa harus menerangkan secara terperinci bahayanya penyalahgunaan ubat-ubatan, kepentingan dan cara pengambilan yang betul.
Selain itu, media massa juga harus memperbahayakan penyiaran berita-berita dan cerita-cerita yang lebih membawa keinsafan dan iktibar kepada masyarakat mengenai kesan-kesan dadah terhadap kehidupan seharian. Seterusnya, kempen kesedaran haruslah diadakan oleh pihak kerajaan dan swasta dengan melibatkan kumpulan remaja yang sering menjadi mudah para penjual dadah. Di samping itu, remaja juga perlu melibatkan diri dalam aktiviti yang menyihatkan seperti bersukan, beriadah, supaya dengan melakukan aktiviti tersebut, remaja dapat mengelak daripada mengambil dadah. Tindakan undang-undang yang juga hendaklah diperketatkan dengan mengenakan hukuman yang lebih berat kepada pengedar dadah seperti penjara dan denda yang lebih berat mengikut Akta Racun 1952, Akta Dadah Berbahaya 1952 dan sebagainya. Kesimpulan, dadah merupakan penyakit masa kini yang semakin menular, khususnya dalam kalangan generasi muda. Generasi muda yang diharapkan mampu mewarisi kepimpinan negara semakin tidak menyedari tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka. Hanya disebabkan penyalahgunaan dadah. Telah banyak usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi menangani masalah ini, namun masih tidak berhasil. Oleh itu, kerajaan harus menggembling tenaga serta tindakan yang drastik harus dilakukan bagi membendung masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil bin Samsul Bahari. Okey, saya diberi tugas untuk menyampaikan saranan dan idea penyelesaian untuk hedonism. Tapi sebelum tu, saya akan terangkan apakah itu hedonism, macam mana terjadinya, dan seterusnya saya akan beritahu idea penyelesaian saya sebagai masyarakat yang prihatin terhadap masyarakat di Malaysia. Okey, first sekali, apakah itu hedonism? Hedonism ni adalah pegangan ataupun pandangan hidup yang mementingkan keseronokan dan kesenangan hidup. Perkataan hedonism ni, dia mempunyai banyak pengertian dari mengikut perspektif sendirilah. Contohnya macam kenikmatan, kesenangan, keseronokan ataupun nak untung je selalu, dan kebahagiaan. Tetapi boleh dikatakan secara jelasnya, hedonism ni boleh dikatakan seseorang tu buat perkara yang seronok je tanpa fikirkan perkara kesan yang akan ataupun akibat yang akan terjadi kepada diri dia sendiri, masyarakat ataupun lagi teruk lagi terhadap negara dia sendiri. Mana terjadinya hedonism ni dekat masyarakat di Malaysia? Hedonism ni terjadi disebabkan sikap masyarakat kita yang suka dengan hiburan, institusi keluarga, keruntuhan institusi keluarga, sikap ibu bapa sendiri dan kurangnya didikan agama terhadap diri. Selain itu, suka atas kebendaan yang berlebihan. Keduanya pemerkosaan ataupun jenayah rogol wanita dan seks. Dan seterusnya ialah gangsterism, merompak, terlibat dalam lumba haram dan sebagainya. Saranan saya sebagai rakyat Malaysia yang prihatin untuk mengatasi isu hedonism ni adalah ibu bapa haruslah menjadi contoh kepada anak-anak. Kenapa saya berkata begini? Kerana ramai ibu bapa sekarang yang tidak mempedulikan anak-anak mereka kerana terlalu sibuk dengan kerjaya masing-masing dan kerja mereka sehingga terabai untuk anak-anak mereka. Ibu bapa perlulah menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak mereka kerana dengan cara ni anak-anak mereka akan merasakan dirinya diberi perhatian, mereka disayangi dan pada masa yang sama dapat mengelakkan anak-anak mereka melakukan perkara-perkara yang negatif, yang tidak baik. Jadi,
ibu bapa haruslah meluangkan masa dan bersantai dengan anak-anak mereka supaya dapat mengeratkan lagi hubungan dalam institusi kekeluargaan. Seterusnya ialah gerakan dakwah agama perlu ditingkatkan. Gerakan dakwah perlulah ditingkatkan lagi dalam masyarakat, terutamanya dalam golongan remaja. Para pendakwah perlulah meluaskan skop dakwah mereka lebih terbuka lagi untuk semua golongan agar senang nak akses lah. Jadi selain itu, para pendakwah perlulah mengubah cara penyampaian dakwah mereka. Tidak perlu untuk dengan penyampaian dakwah yang konvensional yang duduk dekat depan bosan gitu. Perlulah kena setanding dengan perkembangan dunia masa kini supaya senang nak tarik perhatian semua orang nak sampai kat dakwah tu, senang lah. Jadi dakwah tu lebih efektif lah. Selain itu, penanaman dan pengukuhan nilai-nilai Islam dalam jati diri umat Islam. Ini kerana amatlah penting kerana dalam masyarakat Islam yang menongkah arus globalisasi pada masa kini, jati diri dan pegangan umat Islam terhadap syariat Islam perlulah kuat dan mantap. Perkara ini perlulah dilaksanakan tatkala anak-anak masih lagi kecil, kerana bab berkata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Jadi hal ini disebabkan mereka pewaris agama yang suci dan perlu bagi mereka memahami dan mencintai Islam semenjak mereka masih lagi kecil. Itu sahaja daripada saya untuk hedonism. Terima kasih.